Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma shrah sudurana bil iman waj'alna minal muttaqin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u ma'lun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Ia bermaksud pada hari yang pasti tidak akan membawa keuntungan dan manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang penuh keimanan, hati yang penuh kesejahteraan, hati yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Asy-Syu'ara ayat 88. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, itu dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Maka khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang mendengar bicara-bicara Allah, lalu mereka menuruti apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Itulah orang-orang yang beroleh hidayah dan petunjuk daripada Allah, dan mereka lah orang-orang yang berakal, cerdik dan bijak. Az-Zumar ayat 17-18. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya kasihi, pengurusi jawatan kuasa, Datuk Pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Abu Bakar, Syed Abu Bakar Bangsar Kuala Lumpur, dan Jawatan Kuasa Masjid, Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, dan yang dihormati, yang diraikan seluruh para jamaah Masjid Bangsa, tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah pada pagi ini yang menonton kita insya-Allah, rakan-rakan di luar kawasan Masjid Bangsar, mungkin dari kalangan jauh dan dekat, seluruh negara. Alhamdulillah insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lingkungan rahmat dan hidayah Allah Azza wa Jalla, kerana di kesempatan di pagi yang penuh barakah pada hari Ahad ini,
Allahu Akbar bukan kecil maknanya kepada kita di awal bulan Rabiul Awal yang berkat ini, kerana kita dapat bangkit seawal pagi, dan sering saya sebut di mana-mana lokasi seperti ceramah di awal pagi, menyatakan bahawa ini satu rezeki, satu nikmat yang bukan kepalang, besar dan berharga. Kenapa tuan-tuan? Kerana sesaat kita boleh bangkit awal pagi dalam keletihan, sekalipun dalam kepenatan badan, Allahu Akbar, kita boleh bangkit dalam keadaan menyempurnakan ibadat, tahajudnya, qiyamnya, hinggalah subuh berjamaahnya, suatu rezeki. Ini bukan suatu nikmat yang kecil dalam beragama, kerana ia satu pemberian yang dicampak oleh Allah ke dalam hati-hati orang beriman. Allah SWT tidak campakkan begitu sahaja keimanan kepada hamba-Nya, melainkan hamba yang dipilih. Sementara pula dalam hati kita ada satu niat yang baik, kita lakukan. Kita pasang niat yang baik, niat untuk beramal, niat untuk beribadat, niat untuk bersolat tahajud, niat untuk berjamaah subuh, niat untuk belajar ilmu, niat untuk buat kebaikan. Kita pasang niat. Daripada malam tidurnya kita ada niat yang baik untuk beribadat di awal pagi. Pasti Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang sentiasa berniat dengan niat yang salihah, niat yang baik. Dan saya sebut kepada tuan-tuan dalam ceramah-ceramah saya di masjid, dalam hidup ini keterikatan niat itu penting. Sebab kata Al-Imam Nawawi, an-niyatus salihatu hiya bidayatun lil amali. Kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, niat yang baik adalah merupakan permulaan kepada amal-amal soleh kita. Niat yang baik adalah merupakan permulaan, bidayah, muqaddimah kepada, intro kepada amal-amal soleh kita yang lain. Kerana amal-amal soleh kita ni tuan-tuan banyak terhenti di atas niat kita. Niat yang baik, yang mulia akan mencernakan amal-amal soleh yang kemudian akan berterusan. Tapi kalau kita tidak ada niat yang salihah dalam beragama, mana mungkin kita akan buat kerja-kerja kebaikan dalam beribadat? Tidak ada. Sebab ibadat dalam Islam dia tidak datang secara tiba-tiba. Yang datang tiba-tiba lapar je tuan-tuan. Itu datang tiba-tiba. Dah makan pukul 7 pagi, lapar jam 10 pagi. Dah makan tengah hari, lunch pukul 12.30, pukul 4 lapar balik. Itu tiba-tiba datang. Kadang-kadang tak sampai 2 jam pun lapar balik. Tapi dalam soal ibadat ni, dia tak akan datang tiba-tiba, melainkan di atas asas niat yang baik. Allah akan jadikan niat itu sebagai jalan kepada amal soleh. Sebab tu niat penting. Seterusnya tuan-tuan, di pagi ini alhamdulillah kelas subuh kita pada pagi ini adalah merupakan kelas subuh di bawah tajaan ataupun di bawah program Masjid Syed Abu Bakar Bangsar Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Datuk Pengurusi dan Jawatan Kuasa. Walaupun kita berjauhan jasad dalam musim PKPB ini yang tak membolehkan kita hadir ke masjid, melainkan hanya beberapa orang saja, ia tidak pernah menjadikan kita dalam kesempitan untuk duduk bersama dengan ilmu, walau di mana kita berada, dalam masjid apatah lagi, hatta luar masjid sekalipun. InsyaAllah ilmu tidak pernah ditutup pintunya, dan pahala tak ditutup Allah pintu-pintunya, ada di mana saja, dalam masjid apatah lagi, di luar masjid, hatta di kediaman kita, sekalipun di rumah kediaman kita, di pejabat kita, ilmu tetap menjadi sesuatu yang subur, mekar di taman keberkatan, di taman keselamatan yang Allah janji kepada kita. Ini suatu rezeki kepada kita. Walaupun dalam suasana kita berada dalam kekangan musibah bencana COVID-19 yang semalam sudah meningkat 4 angka yang menakutkan kita. Semalam, tak silap ingatan saya, 1228 kes yang telah berlaku, dan kebolehan jangkitan saya rasa dalam hampir 8,000 lebih, menakutkan kita. Dan memang itulah benda yang kita rasa amat bimbang
Menakutkan kita kan ia merupakan satu yang boleh merencatkan banyak perkara. Hubungan kita sama kita dah mula terencat. Antara benda ialah bersalam-salaman pun dah lama kita tak bersalam-salaman. Itu dah merencat. Tapi nak macam mana? Salam kita dengan ucapan lidah kita teruskan. Assalamualaikum. Tapi nak bersalam-salaman, menyentuh tangan sama kita. Dah lama kita tak bersalam-salaman dengan jemaah sesurau semasjid kita lepas solat. Merencat. Kita nak bercakap dengan orang pun pakai face mask, tak boleh bercakap langsung begitu. Merencat. Sehingga soalan ibadat pun berjarak fizikal, tak boleh rapat. Semua ini ancaman kepada kita. Dan hakikatnya ialah sepatutnya menjadikan kita lebih terasa untuk merapati Allah Azza wa Jalla. Insaf. Betapa ini ujian Allah kepada aku, ya Allah, kepada kami, ya Allah. Kami ingin balik kepadamu, ya Allah. Kami nak pulang kepadamu, ya Allah. Ya. Kami nak balik dengan ibadat. Kami nak pulang dengan ilmu yang cukup lengkap. Kami nak pulang dengan keampunan yang berterusan. Kami nak pulang dalam jiwa kami yang penuh kebaikan, kerahmatan, keselamatan. Kami nak isi hidup kami dengan ilmu iman yang kukuh, ya Allah. Kami nak mati dalam rahmat dan redha-Mu. Kami nak mati dalam keadaan redha kepada kami. Ini mengajar kita, tuan-tuan. Minta maaf, ya. Mengajar kita supaya kita lebih terasa ancaman ini tidak melalaikan kita, tidak melarakan kita, apalagi melupakan terus Allah Azza wa Jalla. Tidak sebenarnya. Semakin Allah uji kita dengan ujian pelbagai, semakin melekat jiwa kita dengan Allah, insaf kita dengan Allah, dan terasa keterikatan Allah tu sepatutnya makin hari makin kuat, padu dan ampuh. Dengan apa cara? Macam sekarang lah. Ilmu kita cari walaupun di alam maya sekalipun. Walaupun tak boleh ke masjid, tapi kita cari ruang-ruang ilmu untuk kita dengar apa disampaikan. Kita mengamati, mencermati apa yang diberikan oleh para guru kita, para imam kita contohnya. Ini kekuatan kita. Sebab apa? Kita nak jadikan jalan bahagia kita ialah dengan iman kepada Allah Azza. Ini tajuk saya sebenarnya. Jalan bahagia kita ialah iman kepada Allah Azza wa Jalla. So dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bahagia suatu matlamat yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Sebut tentang bahagia, dia suatu kalimah yang begitu dekat dengan jiwa manusia tak kira siapa. Seorang kanak-kanak sekecil mana pun nak bahagia. Dalam maksud bahagia bagi kanak-kanak senang. Didokong, dikucup oleh ayah ibunya, diberikan mungkin barangan-barangan hadiah yang menggembirakan dia, walaupun kecil hadiah tu pun dia gembira, walaupun mungkin barang dia tu tak berharga mana pun, RM2, RM3, tapi dia bahagia. Sekali coklat, satu coklat diberikan, dia seronok. Manusia seawal usia begitu bahagia dalam konteks begitu, apalagi kita sebagai manusia sudah dewasa. Saat umur kita dah meningkat, lagilah kita nak kebahagiaan yang abadi. Dan bahagia kepada kita pastilah bahagia dengan makna yang mudahnya, bahagia dalam konteks agama ialah bahagia yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, bukan bahagia semata-mata dalam urusan dunia, urusan kesenangan, urusan harta semata-mata, bukan. Urusan bahagia adalah Allah SWT terima kita. Allah SWT melihat kita dengan pandangan cinta sayang kasih, bukan pandangan murka, pandangan marah, tidak. Dan sebab itulah makanya bahagia ni, tuan-tuan, satu kemuncak yang penting. Bahkan bila saya nak baca, saya nak buat tajuk, saya nak rakamkan tajuk pada pagi namanya Jalan Bahagia bagi orang beriman, saya kira sebagai suatu perkara yang dekat dengan saya dan tuan-tuan, bagaimana kita saban pagi, saban siang, saban malam, saban waktu
Apa di antara ucapan doa yang tuan-tuan rakamkan memanjang malam, siang, pagi, petang? Pasti di awal pagi ni pun, selesai subuh kejap tadi, ya, selesai sembahyang isyak malam tadi, selesai zuhur semalam, dan insya-Allah diizin Allah hari ini kita solat lagi zuhur asar. Lepas solat, pasti satu di antara doa yang kita tidak akan sama-sama, tidak akan ketepikan langsung, bahkan itulah di antara doa yang akan kita sebut, dilafazkan di bibir kita, ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebahagiaan di alam bumi, berkesinambungan bahagia bukan saja bumi, wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan yang berpanjangan sampai di alam akhirat nanti. Kerana alam akhirat alam yang kita tak pasti berapa lama, di alam mahsyar, puluhan tahun, ratusan tahun, jutaan tu kita tahu. Kita nak bahagia di saat itu, tak ada kesempitan, tak ada kepayahan, tak ada benda yang menyusahkan kita, tak ada benda membebankan kita, tak ada benda mengazabkan kita. Kita nak apa? Di hari akhirat, jutaan tahun sekalipun tempoh di sana, bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kemuncak kebahagiaan kita ialah wa qina azabannar, kerana penghujung nanti, kemuncak bahagia ialah neraka tidak membakar batang tubuh kita, neraka tak meratah batang tubuh kita, neraka tak melahap, tak pelahap untuk membakar batang tubuh kita ini, dalam keadaan neraka tak sentuh. Yang akan terima kita ialah syurga menanti kita untuk kita masuk ke dalamnya dalam keadaan fi jannatin na'im, syurga penuh kenikmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, nikmat yang pelbagai. Itu kemuncak kebahagiaan. Jadi kesinambungan bahagia ni tuan-tuan daripada alam bumi lagi, alam mahsyar hinggalah alam syurga kita nanti. Jadi tengok bagaimana ini. Saya kira, saya tahu tuan-tuan dalam isu-isu sebawa ini, mungkin dalam bicara saya ini, tuan-tuan kan kata ini benda biasa dengar, biasa, dan saya pun tidak reti nak bercakap benda yang pelik-pelik, bombastik, tak pandai. Saya nak bercakap benda yang dekat dengan jiwa saya, dekat dengan ingatan saya, dengan fikiran saya, dengan apa yang saya ada dalam hidup ini. Sebab saya sentiasa berfikir, macam mana caranya aku nak cari kekuatan dalam beragama atas asas apa yang aku ada, kefahaman yang ada, untuk dilebarluaskan lagi, disebarluaskan lagi, diamali sopawanya. Itu yang saya fikir. Maka bila saya bercakap hal ini, saya kira ini kenyataan bersama kita. Tak ada siapa boleh tolak kenyataannya. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagia di alam bumi, wa fil akhirati hasanah, di alam akhirat, dan kemuncak bahagia kita ialah wa qina azabannar, neraka tak sentuh. Yang akan memanggil kita ialah syurga Allah Azza wa Jalla, melambai tangan kita untuk kita masuk ke dalamnya dalam keadaan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera, dengan penuh keamanan dan kebahagiaan, kesentosan. Itulah yang kita nak. Baik tuan-tuan, isunya sekarang ialah, saya tidak nak bincang secara keseluruhan topik ini, tapi nak ambil beberapa aspek. Sebab tajuk ini tajuk, nak kata luas, memang luas, besar-besar. Boleh sempitkan saja. Jalan bahagia bersama iman. Justru itulah maka dalam kehidupan beragama kita, iman ni tuan-tuan adalah merupakan, kalau saya sebut dalam bahasa mudahnya, ialah kewarganegaraan kita. Kita punya nationality kita ialah iman. Satulah kata seorang ulama yang terkenal, iaitu Asy-Syahid Said Qutb rahmatullahi alaihi. Saya tertarik bacaan bukunya. Bila baca buku beliau, buku-buku yang bersifat pemikiran dan kejiwaan sekali. Bahkan beliau seorang ulama yang besar yang telah berjihad, berjuang menegakkan Islam di Mesir, dan akhirnya beliau telah dihukum bunuh oleh presiden pada masa itu Jamal Nasir. Itu ceritalah, ya. Akhirnya beliau syahid di tali gantung. Salahnya bukan kerana menipu, bukan kerana buat kejahatan, berdosa dalam urusan-urusan agama. Salahnya kerana mengajak kepada kebaikan, menolak kebatilan. Akhirnya
jatuh koma gantung. Itu cerita beliau lah. Tapi di antara kata-kata beliau yang saya nak pegang pada pagi ini sebagai mukadimah ialah kata beliau, jinsiyatul muslim aqidatuh. Kewarganegaraan seorang muslim ialah akidahnya. Satu wording yang begitu sekali mantap, jitu dan padu. Dia suatu olahan yang begitu menarik, mantap dan padu. Satu rumusan kita boleh bawa dalam hidup kita. Kewarganegaraan itu bagi orang Islam, orang Muslim ialah akidahnya. Itu imannya. Jinsiyatul muslim aqidatuh. So, ulang balik wording ini dalam bahasa Melayu terjemahnya, kewarganegaraan seorang Muslim ialah akidahnya. Tuan-tuan, artinya dalam suasana kita sekarang ini, kewarganegaraan kita secara fizikalnya, kita orang Malaysia. Saya warga negara Malaysia. Yang menonton pun warga Malaysia, dan mungkin ada warga negara Indonesia yang sedang menonton sekarang. Ada kawan kita warga negara Britain, warga negara Saudi Arabia, warga negara Bahrain, warga negara Afrika Selatan. Ya, kita nafikan. Itu adalah secara fizikal dunia. Berbeza bangsa, warna kulit, budaya hidup, bahasa sekalipun berbeza ikut kepada negeri mereka. Kita orang Melayu, orang Malaysia, ada orang Arab, mungkin dia Saudi Arabia, mungkin dia Kuwait, mungkin dia Bahrain, mungkin dia Oman contohnya. Itu adalah warga negara. Baik. Itu secara fizikal dunia. Tapi pada hakikatnya kita sedang hidup dalam satu kewarganegaraan. Apa dia? Iman adalah warga negara kita sebagai mukmin. Sebab bila sampai di alam mahsyar nanti, ya Allah panggil kita bukan kerana bangsa keturunan lagi. Allah akan panggil kita bukan kita Melayu, bukan kerana Jawa, bukan Arab, tidak kerana kita ni bangsa Eropah, tidak. Bila sampai daripada mahsyar, Allah panggil kita di atas nama mukmin ataupun bukan mukmin, Muslim ataupun kufur kepada Allah. Itu kenyataannya. Sekurang-kurang ayat yang kita sebagai sandaran ialah apa dia? Ayat yang Allah sebut Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu orang yang bertakwa. Itu orang yang beriman. Di mana tu? Di hari akhirat nanti. Arti pada masa itu, kewarganegaraan kita ialah mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan bawa kewarganegaraan ini sampai ke mana? Ke depan Allah Azza wa Jalla. Dan bangkit kita nanti dalam keadaan, wahai Tuhan, saya orang beriman. Bukti beriman saya, bila kau tanya aku, ditanya aku dalam alam kubur, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Yang Melayu jawab Allah Tuhannya, yang Arab jawab Allah Tuhannya, yang bangsa apa pun jawab Allah Tuhannya. Tak pernah berbeza, walaupun kulit berbeza, bangsa berbeza, tapi bila sampai tahap itu, tak ada beza melainkan Allah Tuhanku. Ditanya aku tentang siapa Nabi? Muhammad Nabi dan Rasulku. Apa kitab kamu? Al-Quran kitabku. Apa agama kamu? Islam agamaku. Bermakna kewarganegaraan kita ialah jinsiyatul muslim aqidatuh. Ini adalah suatu pegangan yang kita kena bawa dalam perjalanan kita. Sebab apa? Itulah nadi kekuatan kita. Baik tuan-tuan, kalau begitulah nilai kewarganegaraan kita, maka kita kena pupuk sekarang supaya warga negara tak tercabut, tak terbatal dan tidak terhakis. Dunia sekarang pun kadang-kadang dalam soal kewarganegaraan boleh terbatal. Ada di antara yang pernah berlaku dalam dunia semasa ini, negara boleh batalkan kewarganegaraannya. Mungkin dia Arab, Saudi batalkan kewarganegaraannya. Mungkin dia orang sekian-sekian bangsa lah, negara dibatalkan, mungkin kesalahan jenayah, mungkin kesalahan yang besar dia buat, dibatalkan sampai tak ada negara. Dunia boleh bertindak begitu, batalkan kewarganegaraan. Bagaimana yang kita paling takut ialah di alam mahsyar nanti, bila sampai depan Allah Azza wa Jalla, kita tak dikenal sebagai seorang yang beriman,
tuan-tuan, kita tak dikenal sebagai orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan pada masa itu kita harapkan Allah penyelamat kita, Allah yang rahmati kita, Allah yang berikan kita pintu kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Tak ada yang lain. Siapa pun kita, Allah yang selamatkan kita. Dilorongkan lorong ke syurga, diberikan keredaan di padang mahsyar, diberi keselamatan, dijaga oleh Allah. Tiba-tiba kita ada orang negara bukan mukmin, wal'iyadzubillah, warga negara itu ialah kufur, kafir, wal'iyadzubillah. Moga Allah jauhkan pada kita kewarganegaraan yang tidak muslim, yang tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ini adalah satu hakikat yang saya fikir kita kena renung, kita kena cek, kita kena semak. Jadi bila saya bercakap macam tu, saya nak kaitkan begini tuan-tuan, sebab dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memanggil hamba dengan panggilan yang cukup indah dan menarik. Satu buku yang saya sedang duk baca dan semak sekarang ni, walaupun terjemahan dalam tempoh sejak dalam 1 bulan lebih kurang lah, belum pada 1 bulan lagi, satu buku yang saya sedang semak terjemahan daripada bahasa Arab, iaitulah yang bertajuknya tafsir ayat-ayat Ya ayyuhallazina amanu. Ini terjemahan daripada Indonesia, daripada pustaka Al-Kautsar. Saya tak dapat kitab asal bahasa Arab, tapi tak apa, walaupun tak dapat bahasa Arab, saya sedang menyemak, sedang baca, sedang mengkaji, menelaah kitab terjemahan ini, di mana ayat ini berbunyi tafsir ayat-ayat Ya ayyuhallazina amanu. Tafsir pada ayat-ayat yang di mana Allah mula dengan Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu, Ya wahai orang beriman. Dikumpulkan semua ayat, Allah mula dengan Ya ayyuhallazina amanu. Inilah kitabnya, tafsir ayat-ayat Ya ayyuhallazina amanu. Didapati bahawa dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang sebut sebanyak 88 kali. Bukan kecil angka ni. 88 kali, bukan 88 kali Allah panggil kita dengan panggilan Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman dalam pelbagai situasi dan keadaan. Ketika Allah seru kepada orang beriman jaga salat, bersabar, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ini dalam ayat Al-Baqarah 153. Wahai orang beriman, mintalah tolong dengan Allah, sabarlah banyak-banyak, sembahyang jaga, Allah sabar orang sabar. Itu ayat berkait dengan persoalan orang beriman. Allah rayu kita supaya kenal dia. Contohnya demikian Allah sebut bagi orang beriman lagi, Allah rayu kepada orang beriman. Rayuan ni tuan-tuan disebutkan ulama rayuan cinta sayang kasih. Itulah ada di kalangan ulama kita, Imam Qurtubi dia kata apa? Bila Allah sebut Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, itu satu rayuan berbentuk cinta sayang kasih. Macam kita lah, ya. Kita panggil anak kita dengan nama dia, tak sama dengan panggilan yang mesra. Kak Lang, Kak Ngah, Kak Long, contohnya Abang Ngah, Abang Long, dia lain. Kalau kita panggil dengan nama Abang Long, Kak Lang, Kak Ngah tu nampak ada nilai kemanisan, dekat jiwa dengan ayah ibu, daripada panggil nama dia Hei Mamat, Hei Semah contohnya, Hei Lima contohnya. Dia lain. Allah panggil kita dengan panggilan dengan pelbagai cara. 88 kali, antara tadi surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah yang lain juga, satu judul Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, hey orang beriman, tolong makanlah rezeki yang baik-baik, yang halal-halal, dan syukur pada aku, so aku ni beri nikmat kepada kamu.
Allahu Akbar. Allah sebut kepada orang yang beriman soal makan minum. Demikian, ini contoh-contohlah tuan-tuan ya. Demikian Allah sebut bagi orang beriman dalam surah Al-Baqarah juga 178. Allah sebut apa? Tentang persoalan menjaga kehidupan. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah sebut tentang kewajipan untuk melaksanakan hukuman qisas demi keselamatan orang beriman. Banyaklah tuan-tuan, termasuk ayat yang kita dekat kita sangatlah, Ramadan ni ayat terpuasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, Allah aku perintah supaya wajib berpuasa. Di dalam Al-Quran semudahnya terdapat sebanyak 88 kali Allah ulang sebut dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Rayuan, permintaan. Begitu sekali Allah guna perkataan dalam bentuk kata-kata yang menusuk jantung hati kita. Sebab apa? Sebab tidak ada kejayaan yang lebih besar melainkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam satu rumusan daripada seorang ulama, iaitulah Al-Izz ibn Salam. Al-Izz ibn Salam dia kata apa? Dia kata orang beriman ini dalam rangkuman ayat Al-Quran yang banyak itu, dia akan mendapat 6 kegembiraan. Ini 2 kan? 6. Dia akan dapat 2 kegembiraan. Dia dapat 6 kegembiraan. Bila Allah panggilnya, wahai orang beriman dalam bab puasa supaya macam-macam 88 kali tadi, ada 6 kegembiraan Allah sedia kepada orang beriman ini. Yang pertama, Allah nak cerita tentang kecintaannya yang paling meninggi, yang paling besar kepada hamba yang beriman. Allah nak sebut bagaimana besarnya cinta Allah kepada dia, kepada hambanya. Ini dapatan pertama. Orang beriman yang pertama, bila Allah sebut orang yang beriman bagian-bagian, tandanya apa? Kecinta Allah kepada hambanya. Cinta yang amat betul, amat benar, amat mantap, kukuh dan padu. Bukan cinta yang main-main. Sungguh-sungguh cinta. Satulah dalam satu hadis Nabi sebut. Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang cintakan Allah, Allah lagi mencintainya untuk bertemu dengan hambanya. Subhanallahil azim. Yang pertama, kita dapat oleh cinta Allah. Yang keduanya ialah orang beriman dengan rayuan Allah tadi daripada kita, apa dia akan dapat? Yang kedua ialah pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah sedia tolong hambanya. Dalam kesempitan Allah beri keluasan. Dalam kesakitan Allah beri kesembuhan. Dalam kepayahan Allah beri ketenangan. Dalam keserabutan Allah beri kebaikan dan ketenangan hati. Percayalah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Akan datang pertolongan. Bukan di akhirat saja, dunia Allah tolong dah. Kita dalam kesempitan, jiwa yang tak pernah tenteram, Allahu Akbar, kita meratap kepadanya, merayu kepadanya. Jangan bimbang, Allah akan tolong kita. Hati yang sempit Allah buka. Hati yang sakit Allah akan berikan kesembuhan. Hati yang tak percaya Allah percaya. Jangan bimbang, sebab Allah memang akan beri pertolongan kepada hambanya, sebab Allah tidak pernah kedekut nak tolong hambanya. Jangan bimbang tuan-tuan. Dalam ujian hidup kita ni, bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bergantung kepada manusia dalam apa situasi sekalipun. Kita pernah bergantung kepada manusia. Kita hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah tidak pernah menutup ruang-ruang pertolongan kepada kita. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong bantu kamu. Baik. Yang ketiga, dapatan ketiga bagi orang beriman dalam raya Allah kepada kita apa dia? Iaitulah kejayaan dan kemuliaan. Allah akan beri kejayaan dunia, kemuliaan di hari akhirat nanti.
Yang keempat, saya kena teruskan lagi sebab banyak benda sebut lagi ni, yang berbaki ada lagi masa ni. Yang keempat ialah rahmat Allah yang mencurah-curah sampai turun kepada kita. Kadang-kadang kita tak nampak rahmat, tapi ada rahmat Allah, ketenangan hati, macam-macam. Dan yang kelimanya ialah kurnia Allah yang besar di hari akhirat nanti, menanti kita, yang kita tak jangka. Di hari akhirat begitu sekali Allah akan beri kepada kita dengan segala-gala nikmat. Yang paling utama ialah syurga Allah yang terlalu hebat dan indah. Dan yang keenam ialah syafaat agung pada hari kiamat. Orang dalam kesempitan, kita dalam ketenangan. Orang dalam kepayahan, kita tenang dan senang. Syafaat berlaku belum ke syurga, Allah beri syafaat dah, iaitu keselamatan. 6. Baik tuan-tuan, saya tidak bercadang untuk detailkan sebab saya sebut secara umum saja. Jadi tuan-tuan, rupa dalam Quran ada 88 panggilan ayat bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, 88 kali. Angka tak kecil tuan-tuan. Sementara pula dengan tafsirnya ayat itu panjanglah cerita, tapi secara mudahnya Allah panggil kita dengan panggilan orang beriman sebanyak 88 kali. Kalau panggilan dah sampai puluhan kali tuan-tuan, itu makna apa? Maknanya bukan panggilan biasa lah. Kalau kita panggil anak kita dah 5 kali pun anak kita faham dah tu, mak tu marah lah tu, ya. Baik tuan-tuan, baik. Saya nak kaitkan di pagi ni jalan bahagia itu iman. Satulah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita jadikan kita ni warga negara mukmin dalam kehidupan agama kita, apa yang kita kena ambil syakna sebenarnya? Antara benda yang utama ialah kita kena ingat, iman ini adalah suatu, apa saya nak sebut dalam bahasa yang saya rasa dekat dengan saya lah, iman adalah suatu kehidupan. Dia menghidupkan kita. So, iman itu tuan-tuan tak pernah mematikan jiwa, tak pernah matikan hati. Iman suatu kehidupan. Satu dalam Al-Quranul Karim, kita ambil contoh. Siapa yang boleh buka Al-Quran, tolong buka dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun. Contoh tuan-tuan, saya ambil ayat sebagai ayat contoh, terus saya kaitkan dengan perjalanan kita sebagai hamba Allah yang beriman ini. Ini ayat contoh saja. Banyak ayat lain kita ambil, tapi nak ambil contoh ayat ini. Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Allahu Akbar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hanya sahaja orang-orang yang beriman itu ialah yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pertama, Allah sebut orang yang benar-benar beriman, yang mencetak kebahagiaan yang abadi, dunia lagi sampai ke akhirat. Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gandingan ini gandingan yang sejati, abadi, kekal, utuh sampai bila-bila. Cintakan Allah, sayangkan Nabi. Taati Allah, taati Nabi. Kenal Allah, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gandingan yang utuh sampai kiamat, sampai bila-bila, sampai alam syurga nanti. Itu yang pertama. Dan keutuhan hubungan ini adalah asas pertama kita jadi orang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Sampai satu peringkat, bila Nabi cakap tentang hubungan dia dengan Allah begitu sekali, prasyaratnya Nabi kata apa? Riwayat daripada Imam Muslim, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata,
kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Qala qailun wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad abah. Hadis ini saya tak nak bincang secara nas keseluruhan, nak ambil sikit saja. Nabi sebut semua umatku masuk syurga. Semua umatku ke syurga, kecuali orang tak nak masuk. Sahabat tanya, ya Rasul, siapa tak nak masuk? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, dia ke syurga. Siapa derhaka, dialah orang tak nak ke syurga. Hadis tuan-tuan ada serampang dua mata, nak menunjuk kepada kita bagaimana Nabi kaitkan keterikatan kita syurga ini bergantung atas ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taatkan Allah tu wajib. Demi ke syurga juga kena taatkan Nabi. Taatkan Allah boleh ke syurga, dan taatkan Nabi adalah jalan mudah ke syurga Allah Azza wa Jalla. Arti tolak Nabi, syurga tak nampak. Tolak Allah lagi tak nampak. Gabungannya ialah taatkan Allah, syurga menanti, dan taat Nabi, syurga menunggu kamu. Nampak tuan? Ini bayangan hadis, tak ada bicara di detail, tapi menunjukkan kehebatan Nabi. Satulah kata Allah, orang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Gandingan Allah Nabi ini digandingkan begitu sekali oleh Allah sendiri. Taatkan Nabi, taatkan aku. Taatkan Nabi, patuhkan aku. Orang ni orang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, thumma lam yartabu. Orang beriman kata Allah dalam surah Al-Hujurat 15 ini tuan-tuan, Allah kata apa? Thumma lam yartabu, mereka berada dalam keadaan tidak syakwa sangka. Tidak berada syakwa sangka dengan Allah Azza wa Jalla, dengan ketentuan agama. Terima kasih Datuk Nik Datuk Nik Farid sebut muka surat 517. Terima kasih Datuk ya, untuk hujurat tadi. Baik, Allah sebut tentang tidak syakwa sangka. Lam yartab, tak ada dalam hati jantung kita perasaan syakwa sangka dengan kebenaran agama, kebenaran dosa pahala, kebenaran hari kematian, kebenaran alam kubur, kebenaran tentang alam mahsyar, kebenaran tentang hari bertemu Allah, kebenaran titian as-sirat, kebenaran tentang isu neraka syurga. Dia tak ada syakwa sangka langsung. Bersih sebersih hatinya hingga tak ada syakwa sangka dengan hal yang gaib dari pandangan mata kasarnya. Ini siapa ni? Orang beriman. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Allah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka menghabiskan tenaga mereka, habiskan harta benda mereka. Macam mana habiskan? Dengan menyumbang, memberi, derma. Harta benda tadi mereka salurkan ke saluran-saluran yang memberi pahala, keberkatan, keselamatan. Rezeki Allah beri itu dia salurkan. Tujuannya apa? Nak membantu orang, tolong orang demi kebaikan, pahala, melimpah ruah. Tengok. Dan kata Allah, wa anfusihim, dia salurkan diri dia, tenaga, waktu, masa yang dia ada, letih, penat kerana agama, fi sabilillah, dalam urusan agama. Kata Allah, ulaika humus sadiqun, mereka lah orang yang benar-benar isi Allah Azza wa Jalla. Ayat ini tuan-tuan begitu penting. Sebab apa? Sebab Allah letak suatu garis pandu kepada kita. Jalan bahagia adalah iman. Tidakkah itu tanda keimanan tuan-tuan? Bila kita hidup dalam suasana Allah dan Nabi kita kenal, syakwa sangka dengan agama tidak ada sama sekali, bahkan hati kita bersih, bulat. Orang Kelantan kata bulat geter. Itu kadang-kadang dia keluar sikit Kelantan jarang-jarang. Bulat geter, bulat sungguh-sungguh, bulat tekad, bulat azam, bulat hati, bulat kehidupan ini kerana Allah, dan dia berjuang dengan harta benda, dengan kekuatan tenaganya untuk agama Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, saya sebut ini bukan apa,
Saya sebut ini sebab saya nak kaitkan bagaimana orang beriman ini lorong hidupnya jelas, tak ada keraguan sama sekali. Siapa nak cipta kejayaan, meraih kemenangan, membina jalan keselamatan, membina jalan kebahagiaan dunia lagi sebab akhirat, Allah telah garis pandukan kita. Apa garis pandu? Iman, alif, ya, mim, alif, nun, ataupun IMAN. Itu garis pandu kita. Tanpa garis pandu iman, kita tak akan cipta kebahagiaan. Boleh jadi kita cipta apa? Kejahatan, keburukan, kebobrokan, kemaksiatan. Sebab apa? Sebab tak ada garis pandu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, iman ini menyuburkan kita. Iman ini membangkit semangat ketakwaan kita. Iman ini adalah pemandu kita. Iman penyelamat kita. Dan iman membawa kita ke jalan yang sejahtera selamat. Tidakkah itu jalan bahagia kita, tuan-tuan? Satu, tidak ada kekecewaan bagi orang beriman. Saya nak tutup pada pagi ni. Nak tutup lah ni. Tapi masa ada lagi dah 10 minit. Saya kira 10 minit di berbaki ni. Kita ceramah subuh ni. Sejam cukup lah, tuan-tuan ya. Panjang dah tu. Sebab tajuk besar. Saya besar, tapi saya sempitkan juga. Saya nak ajak tuan-tuan semua pada pagi ni, berdasarkan ayat Al-Hujurat 4:15 tadi, begitu sekali Allah garis pandu kepada kita jalan iman bagaimana. Cuba kita tengok dalam bicara Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana kita nak jadikan penerusan iman kita ini penerusan yang berpanjangan sampai ke hari akhirat. Penerusan iman kita sekarang berpanjangan sampai ke hari akhirat Allah Azza wa Jalla. Bukan setakat dunia saja. Cuba lihat, perhati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya kira pagi ni saya bawa benda yang clear. Ayat jelas, hadis pun jelas. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuaca dah berubah sekarang. Jadi nampak macam sigat apa ni, okey lah, gambar tu okey baik tuan-tuan, supaya yang penting suara saya clear lah. Satu hadis bersalam ditutup tuan-tuan ya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, Nabi bercakap tentang bagaimana iman ini jalan bahagia sampai ke hari akhirat. Tak pernah mengecewakan kita. Apa kata Nabi SAW? Bermula dunia sampai ke hari akhirat. Apa kata Nabi? Dengar elok-elok sebagai terjemahan, ringkas bicara, tutuplah ceramah kita pada pagi ini insya-Allah. Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Majah, dia bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Iman akan pandu kita ke jalan bahagia sampai ke hari akhirat. Bermula dunia, kata Nabi, sesungguhnya antara perkara-perkara yang akan mengiringi seorang mukmin setelah matinya, setelah matinya, amalan-amalan akan iringi orang beriman daripada amalan dia di atas bumi sampai ke matinya. Apa dia? Antara ialah ilmu yang diajarkan, disebarkan. Orang beriman, tuan-tuan, sentiasa cari ilmu, lapar dengan ilmu, pelahap dengan ilmu. Tak cukup dia. Macam tuan-tuan sekarang, daripada jam 6.30, 7.20 masih dalam keadaan bersama di alam maya. Dengar, perhati, cetak, catat tulisan, catat poin-poin, dengar dengan elok dan cuba memahami. Ini sebagai contoh. Ini ilmu kita pelajari ni besar, tuan-tuan, besar pahalanya ni. Kita sebar kepada orang lain. Ini contoh. Di samping yang lain banyaklah ilmu kita cari. Baik.
Kemudian dalam keadaan kita ada anak, kita tinggal anak yang saleh, anak-anak yang beriman bertakwa, anak yang tahu untuk beribadat, kenal agama, kenal Allah Azza wa Jalla. Kita dah mati, tapi hatinya tetap dengan Allah, tak pernah putus hubungan. Bahkan dia buat kebaikan, ingat pada si bapa, dia doa kepada ayah mak yang telah mati. Dia pula tak tinggal kerja agama, malam siang perintah dia akan buat dengan penuh keinsafan. Tuan-tuan, tu anak salah, seorang ke, dua orang ke, tiga orang, 10 orang sekalipun, anak salah. Tuan-tuan, benda macam ni di mana permulaannya? Di bumi. Jadi bila iman masuk dalam hati anak-anak, berterusan bahagianya sampai ke hari akhirat. Seolah dia pula pimpin tangan ayahnya, ya, mari bersama alung ke akhirat, ke syurga. Ayah, dengan angah kita ke syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan ya, itu harapan kita lah. Dia mesti akan anak pimpin tangan ayah, pimpin tangan anak-anak. Alung dengan ayah, dengan ibu kita ke syurga bersama, ya. Tak berpisah kita anak-anak kita, tuan-tuan. Tak berpisah, insyaAllah. Kemudian kata Nabi SAW, amal ataupun iman yang bekal iman tadi apa dia? Wa mushafan warathah. Al-Quran yang kita wariskan. Maksudnya Quran kita ajak pada anak-anak kita. Kita tinggal untuk orang baca sebagai sedekah, hal wakaf macam tu. Tunaikan. Tuan-tuan tak di dalam masjid surau Quran tu wakafkan. Pahala besar, tuan-tuan. Orang beriman dia akan cari peluang itu. Wakafkan Quran, hantar kepada sekolah anak yatim, sekolah tahfiz Quran. Bahkan di samping kita ajar anak dengan Al-Quran, anak boleh baca Quran. Kemudian kata Nabi, baitan libni sabil bana, kita buatlah kebajikan, kebaikan. Bina rumah anak yatim, contohnya bantu sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran, tolong macam-macam. Ini seringkas, tuan-tuan. Kemudian kita juga tolong orang. Nahran ajrah ini kalau kata Nabi ialah sungai yang kita alirkan. Bukan sungai sajalah, kita buat tolong rumah-rumah yang dah nak runtuh, kita bantu tolong. Kita tolong jadikan rumah-rumah yang dah tak berapa elok, kita tolong bantu untuk bangun. Contohnya, kita beri makan orang-orang dalam kelaparan. Ini semua masuk dalam kerangka kebaikan tadi. Kemudian termasuk kata Nabi, au sadaqatan akhrajah, dia menyumbang harta bendanya. Sedekah harta benda kerana Allah Azza wa Jalla masa hidupnya. Fi sihhati wa hayati, masa dia sihat, dia hidupnya. Dia tak melewatkan urusan harta benda ketika dia masih hidup, dia menyumbang, memberi kerana Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, kata Nabi, yalhaquhu min ba'di mautih. Ini semua akan iringnya sebelum matinya. Saya nak ambil bukan apa, tuan-tuan, saya bawa jenis sebagai satu rumusan saja. Maknanya demi kerana iman kepada Allah, tuan-tuan, bila iman dah pasak jantung hati kita, akan permudah urusan kita. Semua amal kita Allah permudahkan. Bahkan kecenderungan hati kita buat Allah permudah. Cenderung kita pelbagai, cenderung nak tolong, nak bantu, buat kebaikan, buat kerja baik. Ini semua kerana iman kita adalah jalan bahagia. Justru, tuan-tuan, kesimpulan pada pagi ini, beberapa wording saya nak sebut. Yang pertama ialah iman adalah jantung hati kita. Iman adalah pemandu kita paling setia dan penyelamat kita yang paling setia. Iman bila hidup dia akan gerakkan seluruh kehidupan beragama kita. Dan iman tidak pernah akan mematikan jiwa kita bila dia hidup dalam jantung hati kita. Dan bila iman sudah dipasak dalam jantung hati, bermakna kita jadi golongan yang akan diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Golongan akan dikasih Allah. Sebut 6 tadi, tuan-tuan, ada 6 tadi kan, sebut tadi. Allah akan beri kita pintu-pintu keselamatan. Dengan iman kita selamat, dengan iman kita bahagia. Iman bila makin subur, menyuburkan kehidupan kita, dan paling utama ialah dia akan suburkan kehidupan di alam kematian kita, barzakh kita, sampai alam mahsyar nanti. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Jangan kita pinggirkan keimanan hati kita, insya-Allah. Walaupun sikit banyak amal kita buat kerana Allah Azza wa Jalla, jangan kita prasangka Allah tetap akan beri kita kebaikan, kejayaan, keselamatan. Tuan-tuan, wallahu a'lam, itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mohon maaflah kalau ada kekurangan, ada kesilapan, kesalahan.
Saya manusia yang kerdil, yang tidak ada banyak amal, yang saya dosa pun banyak. Saya harap moga-moga Allah berikan saya keampunan, berikan saya keketahuan. Tidak saja tuan-tuan semua yang hadir bersama saya pada pagi ini, baik yang menonton live, yang jauh dekat, termasuk rakan jemaah saya di Masjid Bangsa. Moga-moga kita semua dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Teruskan kehidupan kita, mudah-mudahan penghujungnya hidup kita makin berkat, arus kita makin berkat, amal kita makin mulia, iman kita makin kental, dan kematian kita kematian yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Pengerusi Masjid Bangsa, Jawatan Kuasa dan semuanya, masuk rakan kita yang di luar sana. Moga-moga Allah sedia merahmati kita semua. Selamat beramal, selamat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan saya ini tuan-tuan, SOP kita patuhi, di samping doa munajat kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah angkat penyakit daripada kita, Allah ganti kita dengan keselamatan, kejayaan, kemenangan yang padu, yang kukuh, insya-Allah. Wallahu alam. Di penghujung saya ajak tuan-tuan jangan lupakan bacaan doa malam siang lah dari sekarang. Apa dia doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jangan lupa bacalah malam siang, pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu, rahmat-Mu, jauhkan daripada api neraka. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bil iman, cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma ridha'na, radalah buat kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, warhamhuma, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami semenjak kecil hingga dewasanya kami. Allahumma rfa'na minal bala'i wal waba' wal amrad wal balaya ma zahara min batan. Ya Allah, tolong jauhkan ya Allah, angkatlah penyakit pada kami ya Allah, dan tolong jauhkan kami dari ujian penyakit yang menakutkan kami ni ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.